Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih tuan pengacara majlis yang saya hormati, seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang menjadikan kita berbahagia di hari kiamat, kita nak supaya di hari kiamat ni kita dibangunkan, dibangkitkan dalam wajah yang berseri-seri. Bukan setakat berseri dalam dunia. Ada orang yang mencari berseri dalam dunia ni, macam-macam benda dia buat, sampai sanggup dia buat pembedahan plastik supaya wajah dia cantik. Tapi bila mari dah tak lalu nak bela muka, dah tak lalu nak pakai macam-macam benda, akhirnya kembali balik muka dia. Hilang balik keserian wajah dia itu. Sebab itu ada manusia yang dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam rupa seperti mana malam, seperti mana bulan purnama. Bulan yang kita sebut bulan purnama yang mengambang, yang cantik. 14, 15, 16 hari bulan itu adalah bulan purnama yang begitu cantik, yang orang sentiasa memuji. Bila sebut saja kecantikan, orang akan sebut engkau laksana bulan. Sampai ada dalam Al-Quran satu surah, nama dia surah Al-Qamar, surah berkenaan dengan bulan. Tuan-tuan yang saya hormati, ada 3 golongan yang akan dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan wajah berseri seperti mana bulan purnama. Yang pertama sekali, manusia yang bekerja di atas dunia ni, yang mencari rezeki atas dunia dengan 3 tujuan, dengan 3 perkara yang dia buat, tujuan dia bekerja dalam dunia. Sebab manusia ni tak lepas daripada bekerja. Habis pada sekolah tanya, kamu kerja apa? Jumpa kawan pun tanya, dah lama tak jumpa, kamu kerja apa? Nanti kalau ada pencen tanya, dulu you kerja apa? Tak habis-habis soalan dia ialah kerja apa, kerja apa, kerja apa. Kerja merupakan satu ibadah. Kalau kita menjadikan 3 benda ini. Yang pertama, apabila bekerja bertujuan menghalang diri daripada meminta-minta pada orang lain, supaya kita selamat daripada duk minta pada orang lain. Jadi orang yang boleh berdikari, yang boleh memberi, bukan yang asyik duk minta, tak habis-habis minta. Maka tujuan kita bekerja yang pertama ialah supaya aku menjadi seorang yang tidak meminta pada orang lain. Yang kedua, untuk menanggung nafkah kepada keluarga dia. Apa sebab awak bekerja? Saya nak tanggung isteri, nak tanggung anak-anak saya, nak jaga mak bapak saya. Maka kalau niat bekerja macam tu, pahala dapat pada dia. Yang ketiga, supaya dia dapat membantu orang di sekeliling dia, supaya dia dapat membantu orang yang susah yang berada di sekeliling dia. Maka 3 perkara ini, siapa yang bekerja kerana 3 benda ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibangkitkan nanti di yaumul mahsyar dalam keadaan wajah berseri-seri seperti mana bulan purnama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang kedua yang dalam benda yang saya sebutkan tadi ialah berkaitan dengan keluarga kita. Ada benda yang berkaitan dengan keluarga kita menjadikan kita bahagia, menjadikan kita cantik di hari kiamat. Orang yang bekerja,
untuk menampung keluarga dia. Sebab tu bila tengok anak, bila tengok isteri, bila tengok mak bapak, jangan anggap ianya suatu beban pada kita. Jangan ingat bila ada anak ramai kita jadi susah. Jangan ingat bila kita ni bekerja nak bayar yuran anak, nak bagi anak makan, beli susu anak, beli lampin anak, anak nak sambung belajar, ini merupakan satu beban untuk kita. Tak ada, tuan-tuan. Sebaliknya anak kita, keluarga kita, salah satu penyebab yang menjadikan kita berbahagia di hari kiamat. Beruntung, tuan-tuan, siapa yang bekerja untuk 3 benda tadi ni. Jangan anggap mak bapak yang kita tanggung, mak bapak yang kita pelihara tu beban pada kita. Dengan sebab kita bekerja, kita jaga mak, kita jaga bapak, perawatan mak bapak kita biaya. Maka dengan sebab itu, Allah bangunkan kita di hari kiamat dengan wajah yang berseri-seri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ada setengah orang nampak berwakaf itu pahala berpanjangan. Betul? Ada orang yang faham sedekah jariah itu pahala yang berkekalan. Betul? Ada orang yang sebut bahawa sedekah jangan abaikan. Betul? Tetapi jangan lupa meninggalkan harta pada keluarga, meninggalkan harta pada anak-anak supaya tak merempat, supaya anak-anak kita tidak meminta-minta kepada orang lain, juga merupakan satu pahala yang besar di sisi Allah untuk kita. Jadi jangan anggap rumah yang kita tinggalkan, duit yang kita tinggalkan, harta yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita tidak ada guna apa-apa. Sebaliknya mereka dapat rumah, dapat tanah, dapat kebun durian dan sebagainya, merupakan satu benda yang juga berpahala berpanjangan sampai di hari kiamat. Tuan-tuan yang saya muliakan, saya nak sebut kepada tuan-tuan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibni Umar anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyun nas uhibbullah wa ayyul a'mal ahabbu ila Allah azza wa jalla faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahubban nas ila Allah taala anfa'uhum linnas. Kemudian kata Nabi, wa ahabbul a'mal ila Allah taala sururun tudkhiluhu ala muslim au takshifu anhu kurbatan au taqdi anhu dainan au tatrudu anhu ju'an wa li an amshiya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min aqtakifa fi hadzal masjid, yakni masjid al-Madinah syahran. Hadis daripada riwayat At-Tabrani, disebutkan dalam kitab berkenaan dengan hadis, riwayat daripada At-Tabrani, dan menyebutkan kepada kita juga dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, dalam kitab Sahih Al-Jami'. Tuan-tuan yang saya hormati, dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. An Ibni Umar, kata dia daripada Abdullah bin Umar, anna rajula, ada seorang laki-laki, jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang ia bertemu menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis ini adalah daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Di antara anak-anak kecil yang masuk Islam yang awal, yang selalu kita dengar budak-budak yang awal masuk Islam, Ali bin Abi Talib, anak-anak yang masuk Islam awal. Kemudian antara yang masuk Islam awal ialah Abdullah bin Umar. Yang masuk Islam awal ialah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Tuan-tuan yang saya hormati, Abdullah bin Umar ini seorang sahabat Nabi yang sangat alim, termasuk di dalam 7 sahabat Nabi yang disebut sebagai orang yang paling banyak menghafaz dan meriwayatkan hadis. Ada 7 orang yang disebut yang meriwayatkan hadis lebih daripada 1000 hadis. Antaranya ialah Abi Hurairah radhiyallahu anhu, orang yang banyak meriwayatkan hadis.
Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha yang kita panggil sebagai Siddiqah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang banyak meriwayatkan hadis ialah Jabir bin Abdullah. Kemudian yang banyak meriwayatkan hadis ialah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang banyak meriwayatkan hadis ialah Sa'ad. Ini juga banyak meriwayatkan hadis. Abdullah bin Mas'ud juga meriwayatkan banyak hadis. Ada 7 orang yang disebut sebagai periwayat yang paling banyak meriwayatkan hadis sahabat. 7 orang sahabat. Salah seorangnya ialah Abdullah bin Umar. Dia meriwayatkan lebih daripada 2,600 hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abdullah bin Mas'ud adalah khadam Rasulullah, pelayan Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud bila-bila masa nak masuk rumah Rasulullah boleh, sebab dia pelayan Rasulullah. Antara benda yang dia bawa jumpa dengan Rasulullah, yang dia bawa jumpa Nabi, air. Masuk dalam rumah Nabi, bawa air dekat Nabi. Nombor 2 yang dia bawa ialah kayu siwak. Yang ketiga yang dia bawa, yang dia jaga ialah capal ataupun kasut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak belajar Quran, kata Nabi, pergi belajar dengan Abdullah bin Mas'ud. Pergi belajar dengan Ubay bin Ka'ab. Kalau nak belajar Quran, pergi belajar dengan Muaz bin Jabal. Tetapi kalau nak belajar tentang fiqh, nak belajar tentang ilmu fiqh, ilmu haji dan sebagainya, Abdullah bin Umar yang sedang kita bacakan hadisnya. Pi baca kepada Abdullah bin Umar, di antara seorang sahabat Nabi yang paling taat kepada Nabi. Sampai Siti Aisyah kata orang yang paling setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Abdullah bin Umar. Di mana Nabi pernah sampai, dia akan sampai. Kalau Nabi pernah sembahyang di situ, dia akan sembahyang di situ. Kalau Nabi duduk di situ berdoa sambil berdiri, dia pun akan berdoa sambil berdiri. Kalau Nabi duduk di situ, Nabi berdoa sambil duduk, dia pun berdoa sambil duduk. Apa yang Nabi buat, dia akan buat. Daripada A sampai Z. Dan satu hari dia mengadu kepada kakak dia, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri Nabi nama dia Hafsah binti Umar. Dia mengadu kepada isteri Nabi, dia nak tanya depan sahabat, dia malu. Dia segan tentang mimpi dia. Dia mimpi ditunjukkan satu tempat keadaan telaga di dalam neraka. Sehinggalah dia dalam mimpi duk sebut a'udzubillah minan nar, a'udzubillah minan nar. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada neraka, ya Allah, ya Allah. Kemudian dibawa dia keluar daripada tempat itu. Dia terjaga daripada mimpinya. Nak tanya lepas subuh kepada Nabi, segan. Dia tanya pada kakak dia, yakni isteri Rasulullah, minta tolong tanya apa makna mimpi itu. Kata Rasulullah, sesungguhnya Abdullah bin Umar ini adalah laki-laki yang sangat baik. Jikalau dia mendirikan solat malam, kalaulah dia sembahyang malam, kata Rasulullah, Abdullah bin Umar adalah orang yang sangat baik. Maka sejak daripada itu tuan-tuan, Abdullah bin Umar tiap-tiap malam sembahyang malam. Tak pernah miss. Tidur hanya sekejap, bangun sembahyang, bangun sembahyang, bangun sembahyang. Tiap-tiap kali nak sembahyang, dia mesti mengambil wuduk yang baru. Di antara maghrib dengan isyak, Quran. Di antara zuhur dengan asar, Quran. Dan tiap-tiap malam dia akan semayang, berzikir, baca Quran sampailah subuh. Begitulah yang dia buat sampai dia mati pada usia dia 80 tahun dalam keadaan buta. Di usia tua dia, Abdullah bin Umar ini menjadi orang buta, tuan-tuan. Dah buta, sakit. Dah buta, sakit pula. Bila dia lapar, dia duduk dalam rumah, dia kata dekat isteri dia, boleh tak berikan aku anggur? Isteri dia ambil duit, bagi dekat pembantu, pergi beli buah anggur. Bila sampai dekat rumah dia, orang minta sedekah. Saya lapar, boleh bagi makanan. Dia yang sedang sakit cakap,
bagi pada orang yang minta sedekah. Isteri dia ambil duit lagi tuan-tuan, sedekah beli anggur lagi. Datang lagi orang pula minta, saya lapar. Kata Abdullah, jangan bagi dekat aku, bagi dekat orang miskin tadi. Walaupun dia sedang sakit, teringin nak makan buah anggur. Dan sekali dia bersedekah tuan-tuan, 30,000 dirham. Orang kaya ni, dermawan, dia berniaga yang bagus. Sekali sedekah 30,000 dirham. Yang ni yang kata nak masuk syurga. Cuba banding dengan kita tuan-tuan. Sedekah RM30 pun heboh satu Melaka. Buat korban satu bahagian ni Allah 8 tahun baru buat balik. Tiba-tiba nak masuk syurga. Semayang malam bila? Last Ramadan yang lepas, last 10 hari terakhir. Lepas tu tak buat dah? Tak buat dah ustaz. Bila nak buat balik qiyamul lail? Tunggu Ramadan tahun depan ustaz. Tiba-tiba kita teringin nak masuk syurga. Oh tuan-tuan, nak lawan dengan orang macam ni jauh. Sebab tu Allah Ta'ala kata pada kita, fastabiqul khairat, aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Pilih buat kebaikan, berlumba-lumbalah berbuat kebaikan. Di antaranya tuan-tuan ialah sembahyang. Jangan abaikan semayang, jangan lewatkan semayang, jangan tinggalkan semayang. Kadang-kadang anak-anak umur 7 tahun kita suruh puasa tapi tak suruh semayang. Kadang-kadang anak 6 tahun kita latih suruh puasa tapi tak latih semayang. Padahal Nabi suruh semayang dulu. Puasa ni ikut kederat dia. Ini darjah satu, paksa dia puasa supaya lembek budak tu. Semayang tak suruh. Tak kena tuan-tuan. Baik, hadis ni daripada Abdullah bin Umar. Kata dia, ada seorang laki-laki datang jumpa Nabi SAW. Dan laki-laki ini bertanya, ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ilallah? Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling Allah sayang? Soalan dia, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling Allah sayang? Wa ayyul a'mal ahabbu ilallah azza wa jalla? Dan apakah amalan yang paling Allah Ta'ala suka? Dua soalan. Satu, siapakah manusia yang paling Allah sayang? Dua, apakah amalan yang paling Allah suka? Maka Nabi SAW menjawab, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Allah suka ialah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, soalan-soalan macam inilah yang mendatangkan kebaikan kepada kita sampai kiamat. Siapa yang selalu tanya soalan macam ni? Antara orang yang selalu tanya kepada Rasulullah soalan-soalan macam ni ialah Abdullah bin Mas'ud. Saya jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling Allah cinta? Amalan apakah yang Allah paling sayang? Siapakah orang yang paling Allah benci? Dengan sebab dia tanya yang tu tuan-tuan, kita semua dapat ilmu. Antara soalan Abdullah bin Mas'ud dalam satu hadis, dia tanya, siapa yang paling Allah benci? Kata Nabi ada tiga orang yang paling Allah benci. Yang pertama, asy-syaikhuz zani, orang tua yang berzina. Yang kedua, al-faqr al-mukhtal, orang fakir yang sombong. Yang ketiga, al-ghani az-zalim. Yang ketiga kata Nabi, orang zalim, orang kaya yang zalim. Siapa yang paling Allah benci? Tiga. Satu, dah tua tapi masih berzina. Masih lagi berzina walaupun tua, Allah paling benci. Nombor dua, orang miskin, sombong. Macam dia paling kaya, macam dia ada semua, padahal apa pun tak ada. Belagak ni tak tahu nak apa. Orang tu saudara dia, orang tu anak saudara dia, orang kaya tu kawan dia, nu kawan dia, ni kawan dia, padahal labun saja.
Cakap saja besar, apa pun tak ada, Allah menyampah tuan-tuan. Allah benci pada orang miskin yang sombong, belagak. Yang ketiga, orang kaya yang buat zalim. Maka tiga golongan ini adalah orang yang paling dibenci oleh Allah. Balik kepada hadis ni, siapakah yang paling Allah suka? Kata Nabi, anfa'uhum linnas, orang yang memberi manfaat kepada manusia. Allahu Akbar. Jadi soalan malam ni kita tanya pada diri kita, apakah kebaikan kita yang telah kita buat pada orang ramai? Saya pergi ceramah di satu masjid di Pulau Pinang. Habis-habis saya ceramah, saya nak turun, saya tengok kasut jemaah tu, selipar, capal bersusun. Sepanjang dataran tu bersusun. Saya kata, kasut aku tadi tang sini, tang mana pula lah. Rupanya bersusun elok. Siapa susun? Ada satu pemuda, kerja dia duk susun kasut. Habis-habis semayang, habis-habis kuliah, yang jemaah terus sarung kasut jalan. Dia susun. Duk bongkok. Yang datang pula penuh satu masjid. Saya tak tahu bila masa dia susun. Kita duk tengok orang Jepun buat kerja. Dalam bab apa? Dalam bab bagasi. Beg yang keluar daripada kapal terbang. Dia tunjuk perbandingan pekerja-pekerja airport bahagian bagasi. Yang ada lempar beg, yang hempuk beg, patah kaki, patah roda, semua ada. Tapi bila tunjuk airport Jepun, dia susun elok-elok. Keluar daripada beg tu, keluar daripada yang duk pusing tu, pekerja dia susun tempat tarik tu semua menghadap ke arah penumpang. Penumpang ambil saja. Mana beg yang lambat ambil, mereka akan susun mengikut warna. Yang warna merah satu bahagian, yang warna hijau satu bahagian, yang warna biru satu bahagian. Orang yang beg dia warna merah, cari beg bahagian merah aja. Orang yang beg dia warna biru, cari beg warna biru aja. Itu hak di Jepun, tuan-tuan. Apa buat? Supaya orang jadi senang, supaya memudahkan orang. Saya tak katalah orang Jepun tu bagus, tapi perangai dia tu. Kalau kita nak jadi orang yang terbaik, jom kita bagi manfaat kepada orang lain. Bagaimana nak jadi manfaat pada orang lain? Terpulang pada tuan-tuan. Tuan-tuan di sini mungkin cikgu. Tuan-tuan mengajar anak-anak tuan-tuan, mengajar anak murid tuan-tuan, memberi manfaat kepada orang lain. Tuan-tuan di sini adalah seorang bapa, seorang mak yang melahir dan mendidik anak jadi baik. Dengan sebab anak tu jadi baik, dia memberi manfaat pada orang lain. Tuan-tuan di sini ada tanah, tuan-tuan wakaf buat masjid, wakaf buat surau, buat sekolah. Tuan-tuan memberi manfaat kepada orang lain. Maka tuan-tuan termasuk dalam golongan yang disebut tadi, anfa'uhum linnas, yang memberi manfaat kepada orang lain. Tuan-tuan, sebab itu kita tanya tadi satu soalan, apakah manfaat yang orang lain dapat daripada kita? Duit ada, korban tak buat. Dalam bank 100,000, korban tak buat yang baru ni. Duit ada, pencen 10,000. Apa salahnya pergi bayar bil elektrik, bil air masjid, surau sebelah rumah? Bagi manfaat. Ada satu orang, rumah dia tepi jalan. Bila orang balik kampung, jalan jam tu lalu depan rumah dia. Dia tulis besar-besar, tandas percuma. Siapa yang jalan jam tadi, rasa nak terkencing, rasa nak buang air, mai masuk tandas ni. Free ya, mai. Percuma. Ada orang yang buat di masjid, gerobok rezeki. Dia letak situ makanan, ada beras, ada bihun, ada tepung, ada kicap, ada air mineral.
Siapa yang susah, silakan ambil. Satu van datang ambil tuan-tuan. Botak tu gerobok rezeki tu. Tu bukannya susah, tu pencilok nama dia. Bagus punya cilok. Saya pergi ceramah di satu surau di Kuala Lumpur. Bila saya sampai dekat surau tu, kaki 5 surau, saya tengok dekat rak tu punya banyak makanan, susun. Saya pun pergi baca, sila ambil satu jika anda lapar. Saya kata saya kenyang, tak payah ambil. Habis sembahyang maghrib, saya pun keluar balik. Saya pergi ke tandas. Bila saya pergi tuan-tuan, saya tengok yang makan tu Bangladesh, yang makan tu warga Afrika, duk bersila makan bihun. Makan sungguh. Saya tanya pada AJK, ni kena bayar tak? Percuma ustaz. Siapa yang lapar, yang tak ada makanan, mainlah makan ustaz. Siapa yang bagi makan, siapa-siapa pun boleh letak ustaz. Ada toki restoran main letak, ada individu yang letak, ada suri rumah yang letak, supaya orang yang lapar dapat makan. Ini nama dia anfa'uhum linnas. Itu dalam bentuk yang kecil. Bayangkan dalam bentuk yang besar. Apa dia bentuk yang besar yang kita tak perasan? Sembahyang. Tuan-tuan nampak tak kapet kita ni? Siapa yang kepala otak dia berfikir kapet ada saf? Zaman Nabi dulu tak ada kapet macam kita. Nabi suruh luruskan saf, pandai-pandailah hang betulkan tumit. Mai Saidina Umar bawa tongkat, periksa saf. Siapa yang tak rapat, tak betul, Saidina Umar ketuk kaki ni. Mai zaman kita sekarang ada kapet, dan kapet tu pula ada saf. Akhirnya tuan-tuan, lurus saf kita. Siapa yang mula-mula buat macam ini? Allahu Akbar. Anfa'uhum linnas. Tuan-tuan nampak tak tu? Ni Masjid Al-Alami MITC, jadual waktu solat. Ada waktu subuh, ada maghrib, ada zuhur, ada imsak, ada syuruk. Tadi kita tengah sembahyang maghrib, duk tengok yang tu. Isyak, 20-40. Yang tuan-tuan tengok ni pasal apa? Tengok tempat sujud lah. Di rumah saya ada satu. Ustaz, rumah ustaz masjid kah? Tak. Rumah ustaz surau kah? Tak. Rumah ha. Saya beli satu. Saya letak depan rumah anak-anak, bilik anak-anak saya. Letak ni tuan-tuan, saya set 10 minit sebelum masuk waktu, sebelum dia azan, baca Quran. 10 minit sebelum azan, baca Quran, set. Saat lagi pukul 9 pagi, set. Baca Quran untuk sembahyang duha. Setengah jam sebelum subuh, set baca Quran. Saya letak tinggi di atas tu tuan-tuan. Kalau letak rendah macam ni, anak saya boleh ejah lagi senyap. Saya letak di atas tu. Untuk apa? Untuk mereka bangun sembahyang. Saya tak ada di rumah. Malam tadi saya di Pulau Pinang. Habis Pulau Pinang, terus saya main sini. Malam ni saya balik. Besok pagi pukul 10 saya ada di Komtar, di Pulau Pinang balik. Bila masa saya ada di rumah, salah satu benda yang nak tolong saya, kejutkan anak-anak saya. Siapa punya kepala otak ni tuan-tuan? Dok set waktu sembahyang 20, 60. Sekarang 20, 23, dia set untuk 50 tahun. Boleh masuk pula apps bacaan Quran, azan, nak azan Madinah, nak azan Mekah, nak azan mana, masuk dalam ni. Malah kita boleh masuk suara kita dalam dia. Bangun, sembahyang. Tidur ya. Tuan-tuan rakam suara tuan-tuan masuk. Masalah dia, kita boleh beli exhaust. Kita boleh beli iPhone. Kita boleh tempah kereta baru. Yang ni tak boleh beli untuk sembahyang. I say man, leceh tuan-tuan. Yalah, saya bukan rumah, bukan surau.
Tak, saya nak kata, nak membangunkan orang semayang dalam rumah kita. Biar cari jalan macam mana anak boleh semayang. Orang dah cipta benda ni, kita pakai. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita faham hadis ni betul-betul, nak jadi orang hebat, jadilah orang yang mereka satu-satu benda. Orang yang mula-mula buat satu-satu benda, dan kita sebarkan benda itu untuk kebaikan. Cari jalan. Dulu orang buat basikal, kena kayuh pergi masjid, kena kayuh hantar surat jadi postman. Sekarang bila sebut basikal, tak payah kayuh, cah saja tahan 4 hari. Basikal elektrik. Siapa punya kepala otak yang mencipta basikal elektrik? Kak Leha boleh pergi masjid, Abang Bidin boleh naik skuter pergi masjid. Sayang tuan-tuan, bab mencipta Jepun buat, bab nak bagi senang orang Cina buat. Orang kita beli dan pakai, rosak buang, made in China, buat je, repair tak boleh. Basikal mereka buat bagi elok. Sampai ada kerusi roda. Waktu saya sakit 2 tahun lepas, ada orang bagi dekat saya kerusi roda yang boleh masuk dalam hospital, dan hospital benarkan pakai. Basikal tu, basikal elektrik, boleh pulas saja, ada brake, ada horn, ada signal, ada lampu, dan dibenar pakai dalam hospital. Kecil saja tuan-tuan, malah diguna pakai dalam mall, boleh masuk dalam mall. Orang OKU boleh pakai, orang tak ada kaki boleh pakai, orang sakit gout boleh pakai. Saya tengok di situ made in China. Beli kereta pula, manalah restoran, apa susah tanya orang, buka tingkap, "Encik, masjid di mana? Encik, surau di mana?" Wah tak tahu, wah tak tahu. Oh letih tuan-tuan. Asal tanya tak pernah tahu. Sekarang tak payah tanya orang, tekan saja. Hai Proton, parit ke longkang dia bawa tuan-tuan. Kita cakap parit Perak, dia pergi ke longkang. Tuan-tuan tanya saja, mana restoran terdekat, mana hospital terdekat, mana klinik terdekat, dia bagi tahu. Siapa punya kepala otak tu? Sayang tuan-tuan, hadis ni untuk kita, tapi orang bukan Islam yang mencipta. Kenapa yang kita tak mencipta, sedangkan Nabi ni kata yang terbaik orang yang memberi manfaat pada orang lain? Sebab kita menghabiskan masa kita untuk bergaduh dan berperang. Kerja dia bergaduh, berperang, bertekak, bergaduh, berperang, bertekak, bergaduh, berperang, bertekak, bergaduh, berperang, bertekak. Ni tak lama lagi nak bergaduh pula. Melaka lepas lah. Ni hak 6 negeri pula ni. Tak habis-habis lagi. Mai hak besar, mai hak kecil. Lepas hak kecil, mai hak kecil lagi. Kita habiskan masa untuk bergaduh sama-sama kita. Cina tak bergaduh, Korea tak bergaduh, Jepun tak bergaduh, sama-sama dia orang. Akhirnya dia orang boleh memikirkan macam mana nak jadi hebat. Berdasarkan pada hadis yang kita baca tadi. Anfa'uhum linnas. Cari jalan. Salah satu bendanya tuan-tuan, macam mana nak memudahkan orang sembahyang. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Hari ini nak sembahyang mudah. Masjid ada di stadium, surau ada di stesen bas, surau ada di airport. Hari ini surau ada di taman, masjid ada di taman, di kampung. Dekat panggung wayang pun ada surau, dekat shopping kompleks pun ada surau. Yang tak adanya apa? Orang ya. Surau semua ada lah, masjid ada lah, orang pula tak ada. Ini masalah. Allahu Akbar. Baik tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi nombor 1, apa kita nak buat? Nombor 1, mulai malam ni kita bertekad. Aku nak jadi orang terbaik di sisi Allah.
Apa dia cara? Aku nak memberi manfaat kepada orang lain. Berkorban untuk orang lain. Jadi lilin umpamanya supaya mencerah dan menerangi orang lain. Walaupun ada orang tak suka, walaupun orang benci, aku nak bagi manfaat kepada orang lain. Tuan-tuan, alangkah untungnya tuan-tuan di sini ada kilang. Tuan-tuan ada perusahaan. Tuan-tuan ambil orang bekerja dengan tuan-tuan. Ambil orang tu bekerja dengan tuan-tuan. Tuan-tuan bayar gaji, tuan-tuan bayar gaji. Dia boleh kahwin, dia boleh pergi haji, dia boleh pergi umrah, dia boleh makan. Alangkah untungnya tuan-tuan kalau tuan-tuan jadi pengusaha. Hari Raya Korban baru ni, ada seekor lembu di sekolah saya. Kami buat 23 ekor lembu korban. Seekor lembu, saya khaskan yang menguruskannya orang-orang lembut. Orang lembut. Dia bawa pisau potong bawang, saya punya nak tergelak tuan. Yang tu pisau potong bawang, abang oi, bukan pisau nak melapah. Oh tak boleh ke? Boleh. Tapi lambat habis, orang lain tutup kedai dah, dia 2,5 tak habis lagi tuan-tuan. Duk tok tek. Dia orang ada lembut sikit, tapi janggut dah ada, misai dah ada, dada ni kempes sikit dah. Orang macam ni tuan-tuan, saya buat kawan, cuma saya tak masuk dalam Facebook sebab nak jaga aib mereka. Mereka ni rapat dengan saya. Dulu mereka ni duduk di lorong kerja di siapa nama salon, duduk buat kerja macam-macam. Tapi bila dah dapat hidayah daripada Allah, mereka insaf. Yang paling saya tak boleh lupa, ada satu perkataan sama-sama mereka duk pakai. Mereka duk potong daging tu, seorang bagi belakang, woi, janganlah bagi jamban kat aku. Oh, baru saya faham. Punggung tu bagi mereka jamban. Astagfirullahaladzim. Mereka ni dulu macam-macam kerja. Akhirnya bila dah mai satu tahap, nak berubah. Berhenti kerja-kerja hak tak elok ni. Bila datang ke masjid, alhamdulillah pakai jubah. Tapi hak dada ni duk ada lagi. Mai mengadu kat saya, ustaz, saya tak naklah pergi surau. Dia orang suka pegang-pegang. Astaghfirullahalazim. Hak abang haji tu pun gatal. Saya kata macam ni lah abang. Abang pergilah surau. Tapi ambil kain serban, tutup di bahagian dada. Pi surau, pakai jubah, pakai kot. Tak nampak sangat. Yang tu satu hal, masalah yang mereka hadapi. Masalah kedua apa dia? Kami tak ada kerja. Bila kami kerja yang ni, orang kacau. Bila saya minta kerja, tak dapat. Kadang-kadang dah dapat kerja. Isteri toki pula marah. Takut toki mengorak saya. Jadi kawan-kawan kami ni ustaz ramai balik pada asal. Sebab tak ada kerja ustaz. Sebab tu saya kata faham hadis ni. Kalau tuan-tuan boleh buat kilang biskut ke, kilang mi ke, kilang apa benda ke, panggil depa ni mai kerja. Kalau tuan-tuan ni boleh buat syarikat pembersihan, tuan-tuan panggil depa ni mai kerja. Tuan-tuan jadilah seorang yang boleh tolong orang lain. Bukan setakat makan gaji. Kita bagi gaji pada orang. Nun yang di luar sana ni tuan-tuan, yang nak bantuan daripada kita. Muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling dicintai oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang paling dicintai ialah sururun tudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling Allah suka. Tadi manusia yang paling Allah suka. Amalan yang paling Allah suka apa dia? Sururun ala wajhi akhi. Sururun
cahaya, muka dia berseri, sururun, menyeronokkan, muka dia manis bila berjumpa dengan saudara-saudara dia. Wajah yang manis bila berjumpa dengan orang, itu amalan yang paling Allah suka daripada 5 perkara yang disebutkan dalam hadis ni. Tuan-tuan, kita ni orang semayang, tiba-tiba kita masam dengan isteri, apa benda? Balik pada masjid masam. Apa abang ni masam-masam ni? Abang haid ke? Berapa ramai tuan-tuan yang masam, yang ambil order masam, minum. Yang meniaga pun masam. Berapa ringgit sekilo rambutan? Buta tak nampak dah tulis. Baca lah. Berapa ramai ustaz yang masam? Tuan-tuan, takut makcik ni, lari balik. Boleh tak lepas ni tuan-tuan, jadilah orang yang senyum, tambah-tambah kita ni orang semayang. Senyum dengan imam, imam senyum dengan makmum. Satu saja imam tak boleh senyum, bila dia baca khutbah. Ceramah senyum tak bah. Tuan-tuan jangan duduk atas mimbar duduk senyum. Sedang hadirin yang saya muliakan, ustaz ni gila ke apa? Dia ni kena penyakit apa? Yang tu kena tegas. Ayuhal muslimun, ittaqullah. Dia kena tegas. Hak lain-lain tu cuba senyum. Senyum dengan budak-budak. Semalam saya ceramah di masjid Jalan Kelawai di Pulau Pinang, Georgetown. Sebelah dia kuil Hindu, belakang dia Buddha, tepi ni masjid. Saya duduk tengok, mana ada rumah di sini. Tiba-tiba ada masjid di tengah-tengah tu, berjiran pula dengan tempat ibadat orang lain. Bila saya masuk tuan-tuan, Allah, penuh orang. Mai dari mana? Yang paling saya seronok ialah anak-anak muda, budak-budak kecil, 2 saf di belakang penuh. Dia orang nak bersalam dengan saya sampai dalam tandas. Jap. Ustaz nak masuk tandas tak? Tuan-tuan, saya tanya pada jawatan kuasa masjid, apa rahsia yang Tuan Haji ni boleh tarik budak-budak ni ramai ni? Dia kata, ustaz, kami layan budak-budak ni dengan baik. Saya bila saya nak balik jawatan kuasa, senyum dengan budak-budak, layan budak-budak. Dia suruh pengurusi ambil gambar saya dengan budak-budak. Budak-budak, pakcik tolong pakcik. Imam tolong imam. Imam ambil gambar pula. Dia punya menyeronokkan budak-budak. Lama-lama budak-budak datang masjid. Berapa ramai yang masam muka dengan budak-budak. Lari balik budak-budak tu. Kenapa lari? Pakcik tu orang Jepun. Tak habis-habis. Sampai bila kita ni nak jadi orang yang masam muka? Jadi kita ni orang yang semayang. Bila sebut semayang, ambil pada hadis ini. Sururun. Manislah muka. Isteri manis muka pada suami. Ni habis-habis semayang masam muka. Buat siapa? Jom tuan-tuan yang saya muliakan. Nombor 1. Kita manis muka. Orang yang menunjukkan wajah yang berseri, orang yang menunjukkan kegembiraan pada orang lain, itulah amalan yang terpuji di sisi Allah. Ada 4 lagi tuan-tuan yang saya nak sebut. Tapi masa dah tamat, kita dah masuk Isyak. Kita jumpa lagi di lain masa. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.